Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyambung lagi tentang penyakit endometriosis yang sekarang ini banyak melanda kaum wanita. Boleh dikatakan di kalangan pesakit-pesakit yang mengunjungi klinik saya untuk mendapat rawatan kesuburan adalah berpunca daripada penyakit endometriosis yang tanda utamanya ialah senggugut. Saya ingin menekankan di sini tentang kaedah-kaedah nak mengesahkan endometriosis. Apa caranya? Sama ada kita ada mengalami penyakit endometriosis atau tidak. Jadi saya nyatakan tadi bahawa tanda utama ialah senggugut. Walaupun banyak sebab-sebab atau punca lain yang boleh menyebabkan senggugut, tapi jika seorang wanita itu dilanda senggugut dari umur remaja dan ia berterusan selepas dia kahwin ataupun lepas dia beranak, ataupun penyakit senggugut ni reda sekejap lepas kahwin, lepas beranak, dan kemudian timbul balik dalam umur 30-an, 40-an, ini mungkin disebabkan oleh penyakit endometriosis. Satu lagi tanda yang selalu ataupun gejala yang selalu ditimbulkan akibat endometriosis ialah ketidaksuburan atau kemandulan. Sukar mengandung walaupun dah kahwin berapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Pada kebiasaan satu pasangan yang telah berkahwin, sepatutnya ia telah hamil dalam tempoh setahun. Boleh katakan 80% telah hamil dalam tempoh setahun yang pertama. Jadi kalau masih belum hamil lagi dan ada pula penyakit senggugut waktu haid, eloklah jumpa doktor untuk diperiksa. Kedua, kalau ia mengalami keguguran, mungkin keguguran pertama, keguguran yang kedua, atau keguguran yang berulang-ulang. Saya memang sering melihat wanita-wanita yang mengalami keguguran, khususnya mereka yang berulang-ulang kali gugur. Punca utamanya ialah endometriosis dan rahim jatuh ke belakang. Walaupun banyak lagi punca lain, mungkin yang utama punca utama keguguran ialah baka yang cacat. Jadi kalau gugur, saya fikir eloklah diperiksa. Kalau kita dapat kesan punca keguguran tersebut, walaupun ada kebanyakan daripada punca keguguran ini tidak dapat dikesan atau dapat dielakkan di waktu masa depan, tetapi kalau kita dapat kesan suatu penyakit di dalam rahim seperti tumbuhan rahim yang terbalik dan endometriosis, ataupun cacat rahim, ada tumbuhan fibroid, ataupun ovarian cyst, ataupun penyakit-penyakit lain seperti kencing manis, thyroid dan lain-lain. Jadi eloklah mereka ini diperiksa peranakannya untuk menentukan dia tidak mengidap endometriosis. Lain-lain masalah ialah perdarahan. Perdarahan ini sama ada perdarahan waktu haid yang banyak, yang berpanjangan, ataupun di luar haid, lepas haid atau sebelum haid. Ini juga mungkin berpunca daripada endometriosis, tapi kemungkinan juga ada punca lain yang menyebabkan perdarahan yang saya nyatakan tadi. Itulah gejala-gejala yang mana seorang wanita sama ada dah kahwin, belum kahwin, ataupun dah meningkat umur 40-an patut menemui doktor, khususnya pakar sakit puan atau pakar gynae, untuk diperiksa. Pemeriksaan yang sangat penting sekali ialah pemeriksaan ultrasound scanning. Dan kadang-kadang scanning di perut tidak dapat memberi petunjuk ataupun membuat pengesahan tentang penyakit endometriosis.
Saya sendiri setelah berpuluh tahun dalam bidang ini, saya mendapati pengesahan endometriosis hanya dapat dilakukan dengan vaginal scanning, transvaginal ultrasound scanning, TVS ya, panggil pendek ya. Transvaginal ultrasound scanning, di mana kita dapat mengesan bukan saja kedudukan rahim ke depan, ke belakang, anteverted, retroverted, ataupun sama ada tumbuhan kecil atau besar dalam rahim, ataupun sis dalam ovary dengan jelas sekali. Jadi image adalah sangat jelas dengan melakukan vaginal scanning berbanding dengan scanning di atas perut. Banyak kali doktor-doktor tidak dapat mengesan endometriosis di peringkat awal. Jadi saya selalu dapat mengesan adanya endometriosis dengan kedudukan rahim dan retroverted. Kadang-kadang kita nampak sis pada ovary, kadang-kadang kita nampak adenomyosis pada dinding rahim di belakang, dan lain-lain ya, itu untuk mengesahkan. Saya ambil berat tentang kedudukan rahim yang retroverted kalau mereka ini mengalami masalah ketidaksuburan atau kemandulan, dan juga kalau mereka mengalami masalah perdarahan ataupun keguguran yang berulang-ulang. Jadi scanning transvaginal adalah sangat penting, kerana saya dapati banyak lagi doktor-doktor yang tidak percaya bahawa retroverted uterus ini yang disertai dengan gejala-gejala yang saya nyatakan ini tidak penting, kata mereka. Pada saya sangat penting, kerana nanti saya dalam rawatan saya akan mengupas apa kaedah yang sesuai untuk merawat pesakit-pesakit yang mengidap penyakit endometriosis. Sekian buat sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.